Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di Facebook page Nizam Malik. Selamat pagi, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di sana. Alright, dan bersedia untuk sesi bacaan surah Yasin secara live bersama-sama kita pada pagi ini. Alright. So, hari ini 17 Februari 2021, saya rasa semua orang pun dah tahu yang PKP 2.0 ni akan dilanjutkan lagi, tapi pada beberapa kawasan sahajalah. Okey, dan Johor, negeri Johor ataupun Johor Bahru ni termasuk juga dalam tempoh PKP yang dilanjutkan sehingga 4 Mac 2021. Okey, jadi kepada negeri-negeri lain yang dikurangkan jadi PKPB, tahniah. Saya ucapkan, okey, semoga berbahagia, semoga berbahagia dengan tidak PKP So kita dekat Johor Bahru ni terpaksa PKP. Alright, terpaksalah saya masih lagi mengendalikan surah Yasin live ni pagi-pagi. Alright, jadi apa-apa pun kita bersyukur juga sebab sebenarnya ia menunjukkan things are going to be better. Okay, keadaan akan menjadi lebih baik dan kita akan lihat PKP akan jadi PKPB, lepas tu kes akan menurun. Okey, takkannya kes makin meningkat sampai bila-bila. Dia pasti akan menurun. Virus ni dia akan mati juga. Sampai satu masa ni dia tak boleh nak survive. So jadi dan manusia juga secara normalnya akan badan kita ni akan adapt untuk melawan virus-virus yang ada secara normal. Okey, jadi insya-Allah keadaan akan bertambah baik. Jadi itu benda yang kita tak perlu risaukan. Yang perlu kita fokuskan adalah apakah persediaan kita. Sekiranya PKP ni akhirnya nanti akan berakhir, apa yang kita nak buat dengan masa yang kita ada? Adakah kita dapat bounce balik dengan cepat ataupun kita masih lagi dah PKP dah habis nanti, COVID-19 pun dah tak ada nanti, adakah kita masih lagi duduk di tempat yang sama ataupun dalam keadaan yang masih lagi struggle. Okay, so that's persoalan yang kita perlu fikirkan. Okay, alright. So boleh tak saya perlu dapatkan respon anda? Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okey? Sila komen jelas di ruangan komen di bawah. Boleh? Alright, Fauzina Johari, Assalamualaikum. Syahrul Munira Abdul Hamid, Wan Ibrahim, Azman Jaafar, Mat Ali Mamat, Nur Khaira Anissa, Muhammad Futaihi, Siti Saadah Sulaiman, Reni Suraya. Okey, Salha Kamis kata jelas. Okey, alright, alhamdulillah. So jelas. Okey, dan insya-Allah hari ini kita akan teruskan rutin kita iaitu membaca surah Yasin bersama-sama. Cuma kali ni apa orang kata special sikit. Sesi surah Yasin live special sikit sebab saya akan kongsikan dengan anda berkaitan dengan kepakaran saya dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okey, saya nak tunjukkan macam mana dalam tempoh PKP ni kita boleh jana pendapatan melalui pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okey, so walaupun kita duduk dekat rumah, walaupun saya tersangkut duduk di rumah, kita semua lockdown di rumah, tapi kita boleh jana pendapatan melalui pelaburan saham. Macam mana caranya? Okay, apakah result yang kita boleh hasilkan? Saya nak tunjukkan di akhir sesi live kita nanti. Alright, dan saya akan tunjukkan contohlah portfolio saham, dan result yang bagus untuk anda lihat bersama. Alright, jadi jangan lepaskan peluang ni untuk belajar tentang pelaburan saham. Okay, so saya nak tunjukkan macam mana anda juga orang biasa, saya pun orang biasa, tetapi boleh buat duit dalam pasaran saham. Kita duduk dekat rumah, tak keluar rumah, kita tak perlu jumpa sesiapa, just gunakan smartphone dan juga laptop kita. Alright, kita dah boleh buat duit dalam pasaran saham. Okay, cool ke cool? Okay, alright, so kalau best, okay, pastikan anda klik button share terlebih dahulu. Alright, pastikan anda klik button share dan anjak lebih ramai lagi rakan-rakan kita untuk follow sesi surah Yasin live. Kemudian kita belajar pula tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Saya expect sesi live surah Yasin ni akan lanjak sikit sampai dekat pukul 9 nanti. Lama sikit sebab saya nak share banyak tentang pelaburan saham di akhir sesi nanti. Okay? Jadi pastikan anda stay, luangkan masa anda. Alright, jangan tak stay jangan keluar masuk. Pastikan baca surah Yasin sama-sama sampai habis.
kemudian kita belajar tentang pelaburan saham. Okey, jadi saya nak tanya, berapa ramai daripada anda nak buat duit dari pasaran saham di Bursa Malaysia? Berapa ramai daripada anda nak jana pendapatan yang unlimited melalui pelaburan saham? Komen nak di ruangan komen di bawah. Alright, komen nak. Dan tak salah untuk kita membina pendapatan. Tak salah untuk kita nak buat duit. Sebab after all, kita perlu survive kehidupan ni. Okay, kalau tak ada duit, susah juga. Jadi kita fikir jalan macam mana nak jana pendapatan yang sah di sisi undang-undang dan juga patuh syariah. Okay, insyaAllah saya akan kongsikan di akhir sesi live nanti. Okay, dah klik button share ke belum ni? Alright. Okey, top fan saya Reni Suraya, saya coach Siti Saadah Sulaiman, saya Syed Idrus Al-Sagof, saya Tuan Salha Kamis nak. Okey, alright. So pagi ni saya nak share benda yang power lah. Okey, jadi rugi sangat kalau tak tengok tak tonton. Okey, alright. So, jom kita jangan buang masa lagi. Okey, kita teruskan dengan bacaan surah Yasin kita. Alright, dan kemudian kita akan teruskan dengan perkongsian nanti. Okey, jadi saya nak anda klik button share. Share ke 5, ke 10 grup yang anda join. Klik button share sekarang. Dekat bawah ni ada button share. Okey, ada button share ni. Klik button share. Okey, kemudian anda boleh write post dan anda boleh tuliskan apa yang anda nak share. Contohnya, jom baca surah Yasin sama-sama pagi ini. Okey, semoga ada kebaikan bersama. Kebaikan. Okey. Dan pahala. Okey, alright. So, dah tulis. Alright. Kemudian klik button share. Post ni. Jadi dah share dah. Okey, jadi sangat senang. Okey, sekarang senang untuk share. Terima kasih kerana klik button share dan komen dan share. Okey, Nur Khaira Anissa dan share. Zaha Arinas, Hartanah dan share. Azrin Billah Zaid dah share. Okey, Nur Azian Jamil. No Khaira Anissa nak sangat. Okay, alright. So hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita buat profit sampai 4 angka, 5 angka dalam saham. Yes, that's true. Kita baca surah Yasin tiap-tiap pagi. Okay, dalam masa yang sama juga kita kena berusaha untuk mencari pendapatan. Okay, supaya kita boleh beli barang-barang dapur. Okay, kita boleh beri makan pada anak-anak kita, insyaAllah. Alright, jadi kita kena cari pendapatan. Okay, kena usaha. Jadi insyaAllah saya sharekan kepakaran saya. Okay. Alright, terima kasih kepada yang dah klik button share. Alright, terima kasih, terbaik. Okey, jom kita mulakan. Kita minum dulu. Okey, semoga bacaan kita lancar. Alright, dan kita baca ni dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan. Semoga Allah memberikan kita rezeki. Alright, dan mengabulkan doa-doa kita for sure. Antara di kalangan kita ni yang membaca surah Yasin ni ada doa-doa dia. Okey, semoga doa-doa kita termakbul. Okey, kita dilindungi dari penyakit COVID-19 contohnya. Alright, dan kita kalau ada yang positif COVID-19, kita doakan semoga segera sembuh. Alright, dan dipermudahkan segala urusan. Okey, so kita ada banyak doa. Okey, ada yang nak ada pendapatan yang baik, ada yang kehilangan kerja nak ada pendapatan yang baik, nak ada rezeki yang melimpah ruah. So kita semua ni ada impian, ada harapan dan ada hajat. Okay, jadi kita doa sama-sama sempena ada keberkatan bacaan surah Yasin ni. Alright, semoga kita dapat capai apa yang kita mahukan. Okay, jadi jom kita baca sama-sama. Okay, ambil sekejap je masa pagi ni daripada tak buat apa-apa pagi Rabu yang indah nian ni. Okay, kita baca sama-sama insyaAllah. Okay, dan klik button share. Alright, jom kita mulakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okey, jom. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kemudian kita teruskan dengan bacaan surah Yasin insya-Allah, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Innabil karim wa alihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alright. Okay, so ni surah Yasin kita. Kejap Okay, kalau saya scroll, okay, tak ada masalah ya. Okay, alright. Jadi kita akan mulakan bacaan surah Yasin. Hari ini saya besarkan sikit skrin saya ni supaya nampak besar sikit. Alright, jadi jom kita baca sama-sama. Terima kasih kepada anda yang follow, baru saja follow. Sekiranya anda baru je join, okay, pastikan anda bersama-sama dengan bacaan surah Yasin. Kalau anda tidak bersedia dengan buku Yasin ataupun Al-Quran, naskah Al-Quran anda, tak apa, saya sediakan teks surah Yasin ni, just follow. Alright, baca sama-sama. Alright, dan semoga ada kebaikan insya-Allah. Okay, so bantu saya dalam masa yang sama terus klik like dan juga klik button share. Semoga lebih ramai yang dapat join kita pada pagi ni insya-Allah. Okay, alright. So jom kita mulakan bacaan surah Yasin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum mukmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم
أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من sekali lagi mihi terpanjang sikit وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون sekali lagi ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم sekali lagi وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون sekali lagi أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, baiklah kita teruskan dengan doa selepas surah Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai bacaan surah Yasin kita pada pagi ni. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang bersama pada pagi ni menyokong sesi surah Yasin live. Alright, dan seperti yang saya janjikan di akhir sesi ni, lepas kita baca surah Yasin ni, saya janji nak share tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, jadi saya nak tanya, adakah anda dah ready ni? Adakah anda dah ready untuk saya kongsikan berkaitan dengan pelaburan saham? Okay, dan kalau ready, sila komen ready dekat ruangan komen. Okay, adakah anda bersedia? Saya tak nak anda miss this session. Okay, selain kita baca surah Yasin, kita persiapkan saham akhirat kita, kita juga nak buat saham dunia kita, saham dunia. Okay, saham dunia. Alright, dan bestnya dekat Malaysia ni, kita boleh terlibat dalam pelaburan saham dan orang biasa macam kita boleh buat duit sedikit pendapatan melalui pelaburan saham walaupun kita tidak ada sijil, kita tidak ada kelayakan apa-apa pun. Kita orang biasa, kita duduk di kampung dan sebagainya, kita boleh buat duit dalam pasaran saham as long as kita ada akaun CDS dan kita ada platform untuk buat kajian saham. Okay, so student saya pasti tahu. Okay, saya selalu explain tentang benda ni. Alright, jadi dalam sesi surah Yasin live ni saya rasa nak share dengan anda semua tentang pelaburan saham dan macam mana anda boleh terlibat dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, dan basically ini adalah perkara yang saya lakukan sejak tahun 2014. Saya terlibat dalam pelaburan saham di mana masa tu saya belajar saham ni secara tak sengaja terkenal pasaran saham dan pada waktu tu sebenarnya saya tengah struggling dalam hidup saya. Pada tahun 2014 saya masa tu masih bekerja sebagai seorang pegawai farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia dan tapi saya sebenarnya tak minat kerja saya. Saya tak minat kerja dalam bidang kesihatan. Okay, jadi happen to be pada tahun 2013, 2014 tu saya banyak mencari apakah benda yang saya boleh buat dan saya nak buat benda yang saya rasa selesa dan saya tak stres. Okay, jadi saya banyak attend seminar, saya banyak baca buku dan akhirnya saya berjumpa dengan satu seminar yang mana saya didedahkan tentang potensi dan peluang dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Alright, dan sejak daripada itulah saya memulakan langkah saya dalam pelaburan saham. Saya pergi belajar, saya spend a lot of money sampai ribuan ringgit, RM10,000 saya pergi belajar dan saya alhamdulillah pada bulan Mei 2014 saya discover tentang cara yang betul untuk terlibat dalam pelaburan saham dan alhamdulillah sejak dari itu saya mula trade saham dan saya dapat result saya, profit saya. Saya buat 3 angka profit, saya buat 4 angka profit, saya buat 5 angka profit dalam pasaran saham. Alright, dan alhamdulillah saya ada multiple sources of income. Saya ada gaji sebagai seorang pharmacist dan saya juga ada pendapatan tambahan melalui pelaburan saham yang membuatkan saya boleh achieve a lot more dalam kehidupan saya. Saya boleh mulakan bisnes, saya boleh travel ke luar negara selepas saya mengenali dunia pelaburan saham. Okay? Dan alhamdulillah pada 2014 saya kenal saham, saya ada ups and down dan saya still making profit setiap tahun. Alright, dan alhamdulillah pada tahun 2017 pada bulan Oktober, okay, to be specific Oktober 2017 saya alhamdulillah telah berjaya resign daripada kerja makan gaji saya. Saya ambil masa beberapa tahun untuk bina kewangan saya. Alright, dan alhamdulillah saya dapat resign pada tahun 2017 dan sekarang tahun 2021 lebih kurang 3-4 tahun lepas lah saya dah resign dan saya live my life. Alright, jadi sejak beberapa tahun lepas juga saya dapat privilege untuk berkongsikan apakah ilmu dan pengalaman saya dalam dunia pelaburan saham kepada lebih ramai orang because kita sekarang dalam dunia internet di mana saya dapat berkongsikan melalui penulisan e-book, melalui posting dekat Facebook, buat Facebook live, video dan sebagainya di YouTube juga. Alright, dan ramai orang yang berminat nak belajar saham dan akhirnya saya dapat kongsikan apa yang saya faham tentang pelaburan saham dan bagaimana sesiapa sahaja boleh mula terlibat dalam saham walaupun mereka completely newbie dan zero knowledge tentang saham sehingga boleh mencapai result 3 angka, 4 angka, 5 angka dalam saham. Okay? So itu adalah perkara yang saya buat dan alhamdulillah sekarang ni saya masih lagi committed dan konsisten
membantu newbie dekat luar sana untuk terlibat dalam saham, dan mungkin yang sedang menonton ni juga adalah majority adalah student-student yang belajar saham bersama dengan saya. Kalau anda dah belajar saham bersama dengan saya, komen saya student Tuan Nizam Malik. Komen. Saya nak tengok dekat ruangan komen. Saya adalah student Tuan Nizam Malik. Alright, dan hari ni, okay, secara eksklusifnya, okay, saya nak kongsikan dengan anda berkaitan dengan bagaimana kita membuat profit dalam pasaran saham. Apakah rupa profit? Okay, saya nak tunjukkan sedikit portfolio saham. Satu atau dua je portfolio saham pada pagi ni sebagai memberi inspirasi dan menunjukkan kepada anda what is possible dalam pasaran saham. Dan sebab ramai orang kata, betul ke boleh buat duit dalam pasaran saham ni? Bukan ke pasaran saham ni kebanyakannya orang Cina je yang terlibat? Orang Melayu tak terlibat dalam saham. Jadi saya nak bongkar dan tunjukkan kepada anda, alright, macam mana kita boleh terlibat dalam saham dan boleh buat profit sehingga kita boleh melayari kehidupan kita ni dengan keuntungan melalui pelaburan saham di Bursa Malaysia. Alright. Terima kasih kepada anda yang komen. Takinlah, Zulkifli Ismail, saya student Tuan Nizam Malik. Takinlah pun student saya ni yang buat profit 5 angka dalam saham. Baru-baru ni dia baru berjaya buat profit dan juga beli kereta baru. Kereta Velfire kalau tak salah saya. Tahniah saya ucapkan. Alright. Memang cantik kereta dia. Jealous saya. Okay. Alright. Tahniah saya ucapkan. Ada ramai student-student saya yang lain sedang menonton saya secara live. Alright. Dan kalau anda adalah newbie, baru sahaja kenal saya, baru sahaja nak bermula, it's okay. Dan it's satu opportunity untuk anda memulakan langkah dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Dan saya ucapkan tahniah kerana anda berada dalam sesi pada pagi ni. Okay. Alright. Ramai ni student saya ni. Semua yang komen ni. Okay. Alright. So, dalam sesi ini saya akan tunjukkan kepada anda salah satu result, okay, yang saya hasilkan basically baru-baru ni je lah. Okay, so counter yang saya beli dekat dalam Bursa Malaysia dan saya tunjukkan portfolio ni. Okay. Alright, so ini adalah portfolio melalui RHB Investment Bank ataupun RHB Trade Smart. Okay, so bila kita beli saham, basically kita boleh lihat saham yang kita beli ni dekat dalam smartphone kita. So ni paparan yang saya screenshot daripada smartphone saya. Alright, dan ini adalah kalau anda tengok dekat sini, saya tak pasti anda nampak tak dengan jelas. Kalau jelas, komen jelas. Okay, so ini adalah portfolio saham. Alright, dan counter yang saya beli adalah counter Hivia. Alright, dan saya beli saham ni pada harga 0.6385. Okay, dia punya nombor ni banyak sikit. Tapi kalau nak senang sebut, lebih kurang 63 sen ataupun 64 sen seunit saham. Okay, dan kuantiti yang saya beli adalah 21,900 unit. Okay, 21,900 unit ni. Betul ke? Sekejap saya kira sekejap. 21,900 darab 0.6385. Betul lah. Okay, 21,900 ni bukan unit ni, lot ni. Sorry, unit. This unit. Okay. Alright. So, kemudian harga saham tersebut naik ke 71 sen. Okay. Pada hari semalam lah, 16 Februari, dia naik kepada 71 sen. So, market value saya menjadi RM15,549. Alright. Dan profit saya dekat sini, unrealized profit and loss ni dekat sini tertulis RM1,566.86 ataupun bersamaan dengan 11.21%. Okay, so ini adalah portfolio saya. Alright, yang warna hijau tu profit kita lah. Okay, so maksudnya profit saya RM1,566 dan market value adalah RM15,000. RM15,500. Okay, so bayangkan bila kita masuk ke pasaran saham, kita beli saham dan harga saham yang kita beli naik daripada harga 0.630, lebih kurang 63 sen, naik ke 71 sen, kenaikan sebanyak 11% dan keuntungan kita adalah RM1,500. So, anda bayangkan apa yang anda boleh buat sekiranya anda dapat keuntungan sebanyak RM1,500. Boleh tak anda beli barang-barang keperluan dapur? Adakah anda boleh beli makanan, okay, untuk keluarga anda? Okay, so itu adalah keseronokan dalam aktiviti pelaburan dan trade saham. Dan bila kita jual semua unit saham, contoh saya jual semua unit saham ni pada harga 71 sen, katakan saya berjaya jual. Alright, so saya akan dapat total duit saya adalah RM15,549. Bermaksud, apa yang saya nak sampaikan adalah modal kita dapat,
profit kita dapat, total jadi modal campur profit. So modal kita boleh ambil dan kita boleh masuk ke kaunter yang lain, kaunter saham yang lain. Kita repeat the process. Profit kita ambil, makan, kita boleh gunakan. Modal kita gunakan untuk next trade. Kita boleh ulang-ulang lagi. So modal tu kita boleh cycle lagi. Kita boleh guna. Alright. So apakah bisnes yang kita biasanya kalau modal ni kita takkan dapat balik lah. Modal ni jadikan satu kita punya modal untuk berniaga. Tetapi dalam saham, kalau anda berjaya buat profit, modal anda dapat dan profit juga anda dapat. Alright, dan brokerage fee tu sikit je lah. Brokerage fee ketika kita membeli dan menjual saham tu sebenarnya bagi saya sedikit sahaja. Okay, berapa ringgit je. Okay, itulah benda yang kita boleh buat dalam saham dan kita boleh repeat the process. Buat lagi. Dan ada banyak kaunter saham dalam Bursa Malaysia yang kita boleh beli dan making profit. So far boleh faham tak sharing saya? Adakah anda bersama dengan saya? Okay, adakah anda bersama dengan saya? So far boleh follow tak? Okay. Ya, so itu adalah profit 4 angka. 4 angka bermaksud minimum RM1,000. Right, so kalau kita boleh buat lebih daripada tu, maka kita akan nikmati keuntungan dari pelaburan saham dan kita menjadi satu pendapatan. Benda ni saya buat sejak tahun 2014. Okay, kita buat lagi, kais-kais sikit. Ada masa profit besar, ada masa profit biasa-biasa, ada masa rugi juga. Bukan kata untung je, ada masa rugi. Tapi saya handle kerugian dengan baik dan alhamdulillah boleh survive dalam pasaran saham. Okay, jadi faham ya? Alright, tahniah kepada yang faham. Okay, so student saya yang belajar saham dengan saya, majority dan ramai dah start buat profit. Sama ada sikit ataupun banyak. Dan yang penting mereka faham dan nampak apakah peluang dan cara untuk buat duit dalam pasaran saham. Okay, jadi kalau kepada student saya yang dah belajar saham, pastikan anda klik button share video ni. Alright, pastikan anda klik button share. Alright, kalau anda dah start boleh buat profit dalam saham, tapi kawan-kawan anda dekat luar sana masih tak reti buat duit dalam pasaran saham dan mereka struggling untuk bayar bil, untuk makan tiap hari. Sebenarnya anda tak jalankan tugas anda. Okay, berdosa sebenarnya. Kita ada ilmu tapi kita tak share. Kita tak bantu orang dekat luar sana. So, klik button share. Okay, kalau anda nampak memang boleh buat duit. Betul, boleh buat RM1,500. Boleh buat RM10,000 katakan. Alright, kenapa kita tak share? Klik button share sekarang supaya lebih ramai kawan-kawan kita yang kita dapat bantu dekat luar sana. Kita tak tahu. Kat luar sana mungkin tengah pening kepala, tengah stres, fikir macam mana nak cari duit. So, kurang-kurang mereka boleh belajar bagaimana caranya untuk menjana sedikit pendapatan melalui pelaburan saham dan saya nak share dengan anda apakah kelebihan. Okay, apakah kelebihan pelaburan saham di Bursa Malaysia ni. Okay, so saya ada tulis dekat tepi ni. Okay, what if semua orang boleh jana wang semudah menggunakan smartphone dan laptop sahaja. Okay, tak perlu ada bos yang garang. Okay, tak perlu ada rakan sekerja yang banyak karenah. Okay, tak perlu ada anak buah yang perlu dijaga. Okay, so dalam pelaburan saham bila kita lakukan dengan betul, apa yang terjadi adalah kita living our own life. Kita hidup dalam dunia kita sendiri. Alright? Kita able to enjoy the freedom. Kita boleh menikmati kebebasan kita. Walaupun duduk dekat rumah seorang-seorang, kita boleh still buat duit. Alright? Dan kita boleh repeat the process forever. Maksudnya kita boleh buat lagi. Dah buat profit. Buat lagi next trade. Buat lagi profit. Alright? Dan kita boleh repeat selama-lamanya. Selagi sistem ni masih wujud dekat Malaysia, selagi tu kita boleh buat proses ini. Okay? Dan don't you think it's the best opportunity ever exist? Adakah anda tak rasa benda ni adalah peluang yang paling besar yang wujud di zaman sekarang ni? Alright? Lagi, apa kelebihan saham? Patuh syariah. Okay? Nak terlibat dalam saham ni jangan risau. Memang saham tu sendiri patuh syariah. Okay? Dan orang tanya saya, betul ke Nizam? Patuh syariah. Saya nak jawab simple je. Dekat dalam Islam ni ada rukun Islam dan salah satu rukun Islam adalah membayar zakat. Okay, membayar zakat dan dalam membayar zakat tu dia ada 8 pecahan. Zakat fitrah, zakat pendapatan, zakat emas, zakat dan sebagainya lah ada 8 dan salah satu zakat yang perlu kita boleh bayar adalah zakat saham. Okay, betul tak? Siapa yang belajar memang tahu ada zakat saham. Maksudnya sekiranya kita terlibat dalam saham, kita boleh bayar zakat saham. Okey, jadi kalau ada orang cakap saham tu sendiri haram, dan macam mana Islam suruh bayar zakat saham? Logik tak? Okey, jadi kalau agama Islam tak membenarkan kita terlibat dalam saham,
takkan ada zakat saham, rukun Islam tu. Okey, ada zakat saham. Jadi secara logiknya, saham tu wujud, saham tu patuh syariah, kita boleh terlibat dalam saham. Cuma kita kena lakukan pelaburan saham ni dengan betul, dengan ilmunya. Sebab kalau kita buat dengan cara yang salah, takut-takut kita masuk ke pasaran saham dengan cara berjudi. Berjudi dalam pasaran saham yang menyebabkan ia jadi haram. Okay, dia jadi tidak patuh syariah, okay, dan berdosa. Okay, jadi ilmu ni diperlukan untuk terlibat dalam saham. Kita nak baca Quran pun kita kena belajar cara baca yang betul, tajwid dan sebagainya. Alright, jadi ilmu ni adalah benda yang kita perlu pelajari. Okay, dan bila kita belajar, kita buat dengan betul, kita akan dapat manfaat. That's the basic idea tentang learning. Okay, alright, jadi patuh syariah tak ada isu. Okay, boleh beli dan ada orang cakap, kaunter-kaunter yang saham kita beli tu patuh syariah ke? Jangan risau, dekat dalam Bursa Malaysia, dalam platform tu, okay, kita boleh tengok kaunter yang patuh syariah dan ada kaunter yang tidak patuh syariah. So, kaunter yang patuh syariah maksudnya dia menjalankan perniagaan yang patuh syariah. Contoh macam Maxis, contoh macam Nestle, contoh macam kaunter apa lagi kaunter, apa-apalah kaunter yang dalam Bursa Malaysia ni, dia jalankan perniagaan yang patuh syariah, maka dia punya teras perniagaan adalah patuh syariah. Jadi kita boleh beli saham tersebut. Dan ada juga syarikat yang tidak patuh syariah macam Genting, macam Carlsberg. Okey, ni dia punya teras perniagaan dah tidak patuh syariah. Jadi kita tak payahlah beli kaunter yang tidak patuh syariah. Okey, samalah macam makanan. Kita pergi dekat luar, ada makanan dekat luar dijual makanan yang halal, ada makanan yang haram. Kita tak boleh makan. Jadi kerja kita adalah pilih kaunter pula. Kita pilih makanan yang halal sahaja. Kita beli makanan yang halal. Okey, yang haram kita tinggalkan. Jadi sama juga dalam pelaburan saham, kaunter yang patuh syariah kita boleh beli, kita beli. Ada potensi kita beli. Kaunter yang tidak patuh syariah, yang haram lah basically, tidak patuh syariah ni kita tinggalkan. Tak payah kacau dia. Simple, very simple dalam pelaburan saham ni. So far boleh faham ke ni? Kalau faham, komen faham ya. Okay, alright. So that's the idea tentang soal patuh syariah tak patuh syariah. Jadi it's very clear, kita boleh terlibat dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, selain tu juga, apa lagi kelebihan pelaburan saham dekat Bursa Malaysia ni adalah, dia adalah sah di sisi undang-undang Malaysia. Okay, nampak ya? Sah di sisi undang-undang Malaysia. Okay, sebab pelaburan saham ni, dunia pelaburan saham dekat Bursa Malaysia ni dikawal selia oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Badan yang khas untuk memastikan pelaburan saham ni berjalan dengan baik, okey, berjalan dengan betul, tidak ada manipulasi dan sebagainya. Alright, dan juga dikawal selia juga oleh Bank Negara Malaysia, because dia adalah satu badan yang akan mengawal, bukan mengawal, dia akan menyelia pasaran saham Bursa Malaysia kita ni. Dan memang kerajaan menggalakkan orang ramai, rakyat Malaysia, untuk terlibat dalam saham dekat Bursa Malaysia. Dan pada tahun 2018, tahun 2019, statistik menunjukkan hanya 1.9 juta rakyat Malaysia dewasa yang mempunyai akaun CDS untuk membeli dan menjual saham. Dari 31-32 juta rakyat Malaysia, hanya 1.9 juta je yang ada akaun CDS. Okey, jadi terlalu ramai lagi orang tak terlibat dalam pasaran saham. Okey, sebab apa orang tak terlibat dalam saham? Bukan sebab takut, bukan sebab tak ada modal, bukan sebab apa-apa, tetapi disebabkan oleh mereka tidak mempunyai ilmu tentang pelaburan saham. Mereka tidak terdedah tentang dunia pelaburan saham yang sebenar. Okay, so that's the idea tentang pelaburan saham, dan ia sah di sisi undang-undang. Kita tak payah risau kalau kita join program-program yang provider dekat luar negara. Kita risau duit kita pergi ke mana, adakah kita berurusan dengan orang yang betul ataupun tidak, yang legit ataupun tidak. So semua ni benda-benda yang kita risau kalau kita berurusan dengan company dekat luar. Tapi dekat Malaysia, pasaran saham Bursa Malaysia adalah pasaran saham yang selamat secara ringkasnya. Okey, jadi itu adalah peluang untuk kita terlibat dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okey, jadi because of that, because of dua point ini, maka pelaburan saham ni adalah suatu perkara yang membolehkan kita terlibat secara peace of mind. Peace of mind ni maksudnya kita nak terlibat, kita tak payah risau tentang isu patuh syariah dan juga sama ada kita buat benda betul ke tak kat Malaysia ni. Saya adalah orang yang kalau nak buat sesuatu, saya memikirkan dua benda ni. Dia patuh syariah ke tak dan sah kat sisi undang-undang ke tak. Boleh tak kita terlibat? Jadi bila tak ada masalah isu ni, maka saya dapat terlibat dalam pelaburan saham ni dengan lega, dengan hati yang tenang,
dan peace of mind. That's very important untuk kita terlibat dalam apa sahaja medium pelaburan di luar sana. Okay? Jadi fokus kita adalah macam mana kita nak buat maximum profit dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay? Jadi apa lagi kelebihan pelaburan saham adalah bila kita terlibat dalam saham ni, kita tak ada kacau orang. Sebab kita tak ada perlu jumpa orang ke, tak perlu bercakap dengan orang ke, kita just dalam dunia kita sendiri. Kita just dekat platform kita dekat akaun CDS kita beli saham, kita jual saham. Tak ada kacau orang. Kita tak ada kacau orang. Tak ada kisah orang. Orang nak beli saham boleh, orang tak nak beli saham pun suka hati dia orang. Tak ada mengacau kita. Tak ada kacau orang, orang tak kacau kita. Okay? Yang kedua, tak ada perlu berhutang. Ada orang fikir kalau nak bisnes kena ambil personal loan, nak buat modal bisnes. Dalam saham tak perlu berhutang. Kita boleh start dengan modal yang kecil, serendah RM100, RM200, RM300 pun boleh bermula, sampailah sebesar-besar modal yang kita nak. Tak kisah. Okay, sampai juta pun boleh kita nak terlibat dalam saham ni. Tetapi untuk permulaan kita bermula dengan modal yang rendah. Okay, tak perlu berhutang, tak perlu ambil loan ke sebagainya lah. Alright? Dan basically untuk terlibat dalam saham ni tak ada terikat dengan syarat-syarat yang menyulitkan. Nampak tak? Okay, jadi tak adalah kena ada syarat, kena ada sijil, kena ada degree ke, kena ada apa-apa, tak payah. Yang kita perlukan hanyalah akaun CDS. Okay, akaun CDS satu dah cukup dah sebenarnya. Satu akaun CDS untuk kita beli dan jual saham. Lepas tu kalau boleh kita ada platform kajian saham dekat laptop kita ni supaya kita boleh membuat kajian saham kita dan kita boleh buat keputusan beli dan jual saham kita sendiri. So that's the idea tentang pelaburan saham. Siapa rasa pelaburan saham ni best? Siapa rasa pelaburan saham ni rugi sangat kalau tak join? Rugi sangat kalau tak terlibat, tak menceburkan diri dalam sampai bergegar meja saya ni. Okay? Siapa yang rasa rugi kalau tak terlibat dalam pelaburan saham dekat Bursa Malaysia? Komen rugi. Rugi. Alright, Baharin Roslan, betul tu tuan, tak tahu nak mula. Betul tu. Siapa yang tak tahu bermula? Komen. Komen. Tak tahu nak mula, apa masalahnya? Jadi ramai orang tak tahu sebab memanglah ramai orang tak terdedah dalam saham. Sebab itulah saya buat apa yang saya buat, berkongsi sedikit ilmu dan pengalaman saya yang tak seberapa ni, okay, supaya ada orang yang berminat boleh juga terlibat dalam saham. Okay? Boleh Takinlah best sangat coach. Takinlah cakap apa? Rasa rugi terlibat lambat. Betul tu. Okay, so saya kenal saham ni pada tahun 2014. Sebelum tu saya memang tak tahu saham. Okay, alright. Jadi bila dah faham tentang kelebihan dan kebaikan pelaburan saham ni dekat Bursa Malaysia, alright. So saya nak tunjukkan sikit kepada anda salah seorang student kita. Okay, salah seorang student saya dari program Warren Secret Saham Mastery. Okay, ni antara program yang paling advance saya lah. Okay, so Tuan Mat Min. Okay, Tuan Mat Min Okay, salah seorang student saya pada 15 Februari 2021. Okay, alhamdulillah rezeki di awal bulan Rejab. Jutaan terima kasih tidak terhingga kepada Tuan Nizam Malik atas ilmu yang dicurahkan serta bimbingan yang tidak putus-putus selama ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada semua tim Saham Mastery. Saya doakan semua sahabat di WSM beroleh kejayaan. Start small, grow big, road to 6 digit profit. Okay, so ini adalah Tuan Mat Min. Kalau kita tengok dekat sini result profit dia, okay, saya harap anda boleh nampak dengan jelas. Okay, so counter yang dia beli adalah Dinex WD. Okay, tak kisah counter apa, yang penting ada potensi. Right, so dia beli pada harga 5 sen dan saham tu naik kepada harga 10 sen. Modal dia adalah RM10,250 dan profit dia adalah RM10,250. Maksudnya dia punya modal tu naik sekali ganda. Okay, modal RM10,000 dapat RM10,000 sebiji lagi. Right, dan total market value menjadi RM20,500. Bayangkan. Right, dan profit mencecah 100%. So 100% maksudnya kalau anda terlibat dalam ASB contohnya, pelaburan ASB, dia bagilah biasanya 6 to 7%. Tahun lepas 1.25% macam tu ASB. Semua orang dah pening kepala pasal ASB. Alright, lembaga tabung haji kalau kita melabur dalam 7 to 8%. Okay, kalau fixed deposit saya tak pasti 3%, 4% ataupun rendah lagi. Alright, tetapi dalam pelaburan saham boleh mencecah sampai 100%. Dan kita boleh buat semudah guna smartphone kita. Just dekat rumah kita, kalau boleh buat profit RM10,000, apa akan jadi pada anda? Boleh bayangkan tak? Okay, alright, this is the level di mana kita buat duit di hujung jari kita.
Di hujung jari, saya anggap ni sebagai satu opportunity. Alright? For sure, dalam saham orang cakap boleh rugi. Of course, boleh rugi. Tetapi macam mana kita nak buat dengan baik supaya kerugian tu sekali-sekala, tetapi profit tu selalu-selala. Selalu-selala. Ada ke? Lebih kurang macam tu. Okay? Alright, so maksudnya, kita fokus making profit. Dan sekali profit, untung RM10,000. Sekali rugi 200, 300, 500. Okey ke okey? Bagus ke bagus? Alright, so that's benda yang saya tak tahulah. Saya ni nak sampaikan opportunity ni kepada anda. Apa benda yang possible. Alright, dan this is perkara yang berlaku. Okay, dan saya dah bantu ramai orang untuk achieve 100% dalam aktiviti trade saham. Okay, saya dah bantu ramai orang untuk buat 5 angka dalam saham. Dan mereka ni kebanyakan adalah newbie. Kebanyakan mereka adalah zero knowledge tentang saham bila bermula. Tetapi belajar saham, walaupun secara online tak pernah jumpa saya, tetapi kita train dari minggu ke minggu, okay, belajar buat macam ni, track performance, sesuatu counter. Dan track entry supaya dapat best entry. Kemudian jual pada harga yang tinggi. So, semua ni benda yang kita buat dalam saham. Alright, dan saya harap hari ni saya memberi sedikit inspirasi kepada anda. Siapa yang rasa terinspirasi dengan perkongsian saya pada pagi ni? Cuba komen terinspirasi. Cuba komen sikit, saya nak tengok. Siapa yang rasa best pelaburan saham ni? Kalau tahu best. Kalau boleh buat profit RM10,000 best. Komen sikit. Macam tak ada orang je. Adakah anda bersama dengan saya? Macam dah tak ada orang dah. Ke semua dah terbakar dah tengok result profit RM10,000? Luis Castana. Rasa rugi sebab baru masuk secara serius walaupun dah kenal saham 5 tahun dulu. Alright, Syed Idros Al-Sagof terinspirasi. Hanisa Abdul Rahim terinspirasi. Takinlah terinspirasi. Zarina Ahmad. Mat Ali Mamat. Muhasyah Sharif best. Tuan Muhasyah Sharif pun berjaya buat profit ni. Baru ni RM500. Tahniah saya ucapkan. Alright. Maziana Keti ada tuan. Alright. Aziz Rahim terinspirasi. Okay. Alright. Terbaik. Terima kasih kepada anda yang komen. Alright. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya dalam pagi ni. Sekadar sedikit perkongsian. Bukan nak mengajar pun. Tetapi memberi anda sedikit spark. Okay, tentang peluang yang ada dalam pasaran saham dekat Bursa Malaysia. Okay. Dan ini adalah benda yang saya buat. Saya train orang untuk buat. Okay, saya train orang buat 10 kali ganda daripada apa yang biasanya orang lakukan dekat luar sana. Alright, sampai buat 5 angka. Dan next kita nak target untuk buat 6 angka. Satu counter saham buat profit sampai RM100,000. 1 tahun tak payah kerja. Just fokus kepada trade saham sahaja. InsyaAllah. Okay. Alright, so berapa ramai daripada anda berminat nak belajar ilmu tentang saham? Berapa ramai daripada anda tercari-cari kat mana peluang untuk terlibat dalam saham? Berapa ramai daripada anda nak tahu what next? Apa yang boleh untuk anda ceburi dunia saham ni? Alright, so saya just nak share dengan anda dekat ruangan caption live ni, dekat atas ni. Saya ada berikan satu link, okay, yang mana anda boleh klik link tersebut dan baca mesej saya di sana. Okay, saya ada satu peluang untuk anda di mana anda boleh daftar untuk dapatkan program Kickstart Saham Mastery. Khas untuk anda yang masih lagi newbie dan zero knowledge. Anda baca dan sekiranya anda serius untuk dibimbing dari awal, dari asas, dari newbie, inilah peluang yang saya beri kepada anda. Kickstart Saham Mastery adalah untuk anda kenali dunia saham dan mulakan langkah anda, persiapkan diri anda untuk masuk ke pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay? Alright? Azman Jaafar, boleh ke profit till 100k? Apa yang tak bolehnya? Boleh, ada orang buat profit 1 juta dalam saham. 1 juta profit. Dalam satu counter 1 juta profit. Nak ke tak nak? Best ke best? So ada, boleh. This is possible. Okay, this is possible dalam saham dan insyaAllah kita working so hard untuk capai ke level tersebut. Okay? Alright. So siapa yang berminat, anda klik button atau anda klik link yang saya sedia dekat ruangan caption live di atas. Okay? Bagi anda yang newbie, yang tak pernah belajar saham bersama dengan saya, this is the time for you. Saya memanggil anda untuk berada dalam program Saham Mastery. This is benda yang kalau anda tak tahu ada program ni, saya beritahu anda dalam sesi ni. Dan this is peluang untuk anda bermula dalam pelaburan saham. Alright, dan insyaAllah saya akan bantu based on pengalaman saya dan juga apa yang saya faham tentang saham supaya anda juga boleh lakukannya insyaAllah. Okay, alright, so terima kasih kepada anda yang bersama dalam sesi live pada pagi ini. Alright, saya harap saya memberikan the best value kepada anda, memberikan anda inspirasi dan juga kefahaman.
tentang bagaimana untuk terlibat dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okey, kalau anda rasa bermanfaat, klik button share, okey, supaya lebih ramai kawan-kawan kita dekat luar sana dapat tahu tentang peluang yang ada dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia, insya-Allah. Okey. Alright. So jom kita akhiri sesi kita ni pagi ini dengan bacaan ayat 1000 dinar. Okey, hari ini pasaran saham akan bermula sebentar lagi pukul 9 pagi. Okey, dan pada pukul 9 pagi tim saya, tim Saham Masri, Encik Faizal ataupun Faizal Saham Masri akan buat sesi live trade saham. Kalau anda nak belajar saham secara percuma, follow live trade saham pukul 9 pagi ni dekat Nizam Malik Page. Kita ada sesi live trade saham. Anda tengok pasaran saham ni berlangsung macam mana, sekurang-kurangnya memberi gambaran kepada anda tentang dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, so pukul 9 pagi follow live trade saham. Okay, alright, Mak Min terbaik, terima kasih banyak-banyak coach, Alhamdulillah. Okay, alright, saya tumpang gembira lah student-student saya berjaya buat profit. Alright, semoga kehidupan bertambah baik dengan belajar ilmu saham, insya-Allah. Dan jangan lupa untuk follow Surah Yasin Live setiap pagi pukul 7.45 pagi. Kita nak buat duit banyak-banyak dalam pasaran saham. Dalam masa yang sama, kita jangan lupa untuk amalan kita untuk akhirat. Alright, dan kita kena ingat dunia ni sementara sahaja. Kita boleh profit, kita boleh loss, anything can happen in life dan juga stock market. Jadi kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada agama kita. Alright, dan kita sentiasa ingin jadi orang yang lebih baik setiap hari. Okay, jadi inilah benda yang saya buat. Alright, terima kasih banyak kepada anda yang menyokong apa yang saya buat, yang sentiasa support, yang sentiasa bersama dengan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada sebarang kesalahan dalam sharing saya. Okay, ada sebarang terkasar bahasa ke, saya minta maaf. Alright, saya just nak share dengan anda opportunity yang ada di dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Okay, jom kita teruskan dengan bacaan ayat 1000 dinar 3 kali. Right, boleh sama-sama kita baca ya. Alright, boleh ni saya ajak sama-sama. Semoga ada manfaat, ada keberkatan, ada rezeki untuk kita pada hari ini. Alright, dan kita teruskan dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, jom kita teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, selesai bacaan surah Yasin kita dan juga program kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada anda yang bersama dengan saya. InsyaAllah saya nak
ajak anda esok bersama dengan saya juga pada pukul 7.45 pagi. Kita akan baca surah Yasin bersama-sama. Jadikan amalan kita sempena PKP 2.0 ni yang masih belum berakhir di Johor Bahru, right, dan di kawasan-kawasan tertentu. Kita teruskan doa kita. Semoga keadaan bertambah baik dan kita dijauhkan daripada sebarang mudarat, insya-Allah. Okey, jadi sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Masri. Kita akhiri dengan bacaan selawat tafrijiyah sama-sama. Assalamualaikum. Bye-bye. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد